Buletin Didik 14 September bersama saya Zaiti Zubir. Assalamualaikum dan salam hormat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin dalam satu kenyataan di laman Facebooknya menjelaskan sekali lagi bahawa pembukaan sekolah pada 3 Oktober depan tidak melibatkan semua sekolah di seluruh negara. Sebaliknya, ia akan dijalankan secara berperingkat mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara PPN di setiap negeri. Dalam video ringkas itu, menurut Datuk Dr. Razzie, jika negeri itu berada dalam fasa 1 PPN, maka tidak ada sekolah yang dibuka di negeri terbabit seperti yang sudah dijelaskan pada pengumuman pengoperasian sekolah Ahad lalu. Bagi sekolah rendah, hanya murid berkeperluan khas di SKPK, Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas, dan juga murid PPKI, Program Pendidikan Khas Integrasi yang akan masuk ke sekolah. Itu untuk murid sekolah rendah dalam fasa 2. Kemudian untuk sekolah menengah dalam fasa 2, yang akan ke sekolah adalah murid STPM semester 2. Kerana mereka akan menduduki peperiksaan STPM semester 2 pada akhir Oktober. Bagi negeri di bawah fasa 3 PPN, selain daripada MBK, DSKPK dan PPKI, sekolah akan dibuka kepada murid prasekolah, pelajar tingkatan 5 dan juga pelajar STPM lain. Manakala untuk negeri di bawah fasa 4 PPN, murid tahun 1, 2 dan 3 akan memulakan persekolahan selepas 2 minggu bermula 17 hingga 31 Oktober, diikuti murid tahun 4, 5 dan 6 di akhir Oktober. Bagi pengoperasian sekolah menengah di fasa 4, sesi pembelajaran akan dimulakan oleh pelajar tingkatan 5 dan 6 disusuli secara berperingkat oleh pelajar tingkatan 3, 4, 1 dan 2. Kemasukan secara berperingkat dengan kapasiti hanya 50% dalam kelas ini demi memastikan murid dan pelajar sekolah dapat hadir ke sekolah dalam keadaan yang selamat. Kemasukan pelajar ke kampus Institut Pengajian Tinggi IPT akan bermula 15 Oktober depan. Namun proses itu akan dibuat secara berperingkat. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Noraini Ahmad bagaimanapun berkata, hanya pelajar staf akademik dan staf bukan akademik yang sudah mendapat vaksinasi lengkap dan melepasi tempoh keberkesanan selepas vaksin sahaja dibenarkan masuk ke kampus. Sehingga kini, sebanyak 66% pelajar dan 90% kaki tangan IPT telah lengkap divaksin. Oleh itu, saya menyeru semua pelajar dan kaki tangan IPT yang masih belum divaksin untuk segera berbuat demikian. Bagi tujuan ini, warga IPT boleh mendapatkan vaksin secara walk-in di mana-mana pusat pemberian vaksin. Pelajar dan kaki tangan IPT hanya perlu membawa kad pelajar ataupun kad pekerja dan kad pengenalan ataupun pasport. Beliau berkata demikian dalam sidang media pengumuman pengoperasian IPT secara dalam talian siang tadi. Tambahnya, bagi pelajar yang tidak boleh divaksin atas faktor kesihatan, mereka diminta menghubungi IPT masing-masing untuk penyelarasan. Kemasukan bakal melibatkan semua kategori pelajar dan semua fasa Pelan Pemulihan Negara PPN dengan keutamaan diberikan kepada pelajar berkeperluan. Ia juga tertakluk kepada kapasiti IPT dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Dalam pada itu terdapat 4 kaedah pergerakan pelajar kembali ke kampus seperti yang diumumkan. Surat kebenaran akan dikeluarkan dari IPT masing-masing bagi melancarkan pergerakan sama ada di Semenanjung maupun Sabah dan Sarawak. Proses pengajaran dan pembelajaran PDP dilaksanakan secara hybrid dengan pematuhan SOP yang diluluskan Majlis Keselamatan Negara MKN. Manakala bagi kursus atau program yang dijalankan secara dalam talian, pelajar boleh memilih untuk meneruskan PDP secara dalam talian di lokaliti masing-masing. Keputusan itu dibuat setelah mengambil kira input sesi libat urus bersama-sama MKN, Kementerian Kesihatan, KKM, pihak pengurusan IPT, wakil-wakil Persatuan IPTS serta Majlis Perwakilan Pelajar dan Wakil Kesatuan Pelajar. Sementara itu, bagi melancarkan proses kemasukan pelajar, KPT dengan kerjasama Badan Bertindak Imunisasi COVID-19, CITF, sedang giat melaksanakan program VACC2 Campus. Ia bertujuan meningkatkan jumlah warga IPT yang mendapat vaksinasi lengkap sebelum program VACC2 Campus dibuka. Sehingga kini, sebanyak 66% pelajar dan 90% kaki tangan IPT telah lengkap divaksin.
Justru KPT menggesa para pelajar untuk segera mendapatkan vaksin secara walk-in di mana-mana pusat pemberian vaksin. Mereka hanya perlu menunjukkan kad pelajar atau kad pekerja dan kad pengenalan sebagai pengesahan. Manakala bagi pelajar baharu, mereka perlu membawa bersama surat tawaran kemasukan ke IPT. Memupuk minat pelajar dalam bidang pengucapan awam. Antaranya debat mahupun bersajak dapat memberi banyak kelebihan. Antaranya keyakinan berhadapan di khalayak ramai. Bagaimanapun, ia tetap menuntut latihan berterusan bagi membina keyakinan. Ikuti kisah Nur Alia Kristina Muhammad Siddiq dan Aina Batrisya Sulaiman sebagai johan dalam kedua-dua bidang tersebut. Mula membuat persiapan seawal dari tingkatan 1, kemenangan dalam pertandingan debat anjuran Universiti Melaya UM baru-baru ini ternyata merupakan pencapaian manis buat pelajar tingkatan 5 Kolej Tengku Kursiah Nur Alia Kristina Muhammad Siddiq. Selama ini kami selalu andaikan bilakah kami berpeluang untuk menjulang juara, dan kini perkara tersebut sudah pun menjadi satu realiti dan amat membanggakan kerana kami bukan sahaja telah menewaskan pasukan-pasukan sekolah menengah, malah institusi-institusi pendidikan tinggi. Selain itu, perkara ini turut meletakkan pengakhiran yang baik dalam kerjaya debat kami di sekolah menengah sebagai pelajar tingkatan 5. Walaupun tahun ini merupakan tahun terakhirnya di sekolah, penglibatannya dalam bidang debat semestinya tidak berakhir begitu sahaja dan akan diteruskan apabila dia menjejakkan kaki ke Menara Gading nanti. Alia Kristina turut menasihati para pelajar, terutama yang berkongsi minat sama, untuk sentiasa berlatih bagi membiasa diri berhadapan dengan umum. Selain itu, segala peluang yang ada perlulah diguna sebaik mungkin demi melatih diri untuk lebih berdedikasi terhadap bidang yang diceburi itu. Bagi Aina Batrisya Sulaiman, juara pertandingan sajak Co-Akademik Peringkat Kebangsaan 2021 anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka, dia tidak pernah menyangka mampu memenangi pertandingan itu kerana lawan yang ada lebih berbakat. Saya masih baru berkecimpung dalam bidang sajak ini. Sudah semestinya bagi memenangi sesebuah pertandingan, persiapan yang rapi perlu dilakukan. Untuk saya sentiasa mencari ilmu baharu dan disokong kuat oleh guru-guru pengiring dan kedua ibu bapa saya. Tambahnya, minat yang mendalam sahaja tidak mencukupi sekiranya seseorang tidak terus mencari ilmu baharu, terutama apabila teknologi semakin pesat membangun. Mesyuarat Agung. Bersu kembali, Bandaraya Melaka menerima pengiktirafan antarabangsa apabila dinobatkan sebagai johan anugerah khas John Paul Lellier Prize for Heritage oleh Pertubuhan Bandar Warisan Dunia OWHC, sekaligus menewaskan 11 bandar warisan lain di seluruh dunia yang tercalon. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB Datuk Zainal Abu, kegigihan MBMB memelihara tapak warisan sejarahnya di bandaraya itu berbaloi, sekaligus membuktikan Melaka kekal dalam senarai teratas sebagai bandaraya warisan dunia BWD. Yang kita menang ni, dia nak tengok juga bagaimana kita work with community, local community. Yang ini asas penting dalam pemekahan yang diberi kepada Majlis Bandaraya. Beliau berkata demikian kepada media ketika mengumumkan anugerah tersebut di pejabatnya di Air Keruh Melaka hari ini. MBMB sentiasa berusaha dalam menambah baik kawasan warisannya. Malah dalam tempoh 9 tahun, lebih 10 juta ringgit telah dibelanjakan dalam melaksanakan pelbagai projek pemuliharaan. Ia meliputi kawasan tumpuan pelancong antaranya di Jonker Walk dan sepanjang pesisiran Sungai Melaka di Bandar Hilir. Selain Bandaraya Melaka dan Georgetown Pulau Pinang, anugerah itu turut disertai 11 bandar dari Turki, Ecuador, Vietnam, Mexico, Poland, Republik Czech dan Luxembourg. Setelah 8 bulan, industri pelancongan Kelantan membabitkan pendakian Gua Batu Kapur dihentikan. Ia bakal dibuka semula dalam masa terdekat. Antara lain akan melibatkan Gua Ciku 2 yang terletak di rancangan Tanah Felda Ciku 2 di Gua Musang yang dilihat bakal menarik pengunjung, sekaligus merancakkan kembali industri pelancongan negeri itu. Bagi persediaan menerima pengunjung, Pertubuhan Kami Anak Felda KAF telah melengkapkan peraturan pematuhan prosedur operasi standard SOP.
Pelaksanaan kemudahan yang diperlukan di destinasi terbaru pelancongan negeri itu telah dibuat sejak Oktober tahun lalu, membabitkan kos lebih RM100,000. Kedatangan pengunjung ke gua 7 tingkat berketinggian 100 meter itu juga boleh menjana sumber ekonomi kepada peneroka dan generasi kedua anak peneroka Felda. Saya dah ucap terima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Kelantan yang telah mengiktiraf Gua Cikgu 2 ini sebagai gua neon yang pertama di negeri Kelantan, dan semestinya ini usaha kita untuk kita menjadikan ianya sebagai salah satu produk pelancongan untuk negeri Kelantan kita ini. Keunikan dalam gua kita ni yang binatang yang menyerupai batu, seperti kita ada ular kat depan, ada gajah, ada ikan emas, dan juga ada berulang dan juga kepala manusia. Dan di belakang kita juga ada kolam 7 tingkat. Pengunjung perlu mengambil masa selama 1 hingga 1 jam setengah untuk sampai ke puncak gua yang dianggap berusia ratusan tahun itu. Antanom Ontoros Endoy merupakan pahlawan murut terkenal ketika menentang syarikat Borneo Utara British SBUB yang menindas kaum murut. Beliau terkorban bersama pengikutnya ketika peristiwa kebangkitan rundung. Datuk Mat Saleh pula adalah pejuang Sabah yang memberi tentangan hebat kepada penjajahan Inggeris di negeri itu. Beliau turut menyerang kubu dan pasukan tentera SBUB sebelum meninggal dunia pada 31 Januari 1900. Manakala Tun Datu Mustafa Harun merupakan yang di-Pertua Sabah yang pertama. Yayasan Sabah dan Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA ditubuhkan di bawah kepimpinannya bagi menguruskan soal kebajikan, ekonomi dan agama. Beliau juga digelar Bapa Kemerdekaan Sabah yang menyokong gagasan Malaysia sepenuhnya. Detik bersejarah 16 September 1963 masih segar dalam ingatan generasi lama yang turut menjadi saksi pembentukan Malaysia. Mengenang kembali Ahmad Awang 80 tahun, antara individu yang turut menyaksikan kehadiran Suruhanjaya Kobalt ke Tawau Sabah bagi meninjau pandangan rakyat mengenai gagasan Malaysia. Ahmad yang ketika itu Ketua Pemuda USNO sempat menyaksikan kehadiran Suruhanjaya berkenaan di lapangan terbang lama Tawau. Jelasnya suara dan pandangan rakyat menjadi asas kerana 80% rakyat Sarawak dan Borneo Utara menyokong penubuhan Malaysia. Menurut Portal Arkib Negara, dari Februari hingga April 1962, Suruhanjaya itu menemui lebih 4,000 orang di 35 lokasi di Borneo Utara dan Sarawak. Selain menerima 2,200 memorandum pelbagai pihak berkepentingan. Dan apabila sambutan yang dibuat oleh rakyat Sabah, ramai yang menyokonglah. Kabul Commission ramai yang menyokong bahawa kita negeri Sabah merdeka menerusi Malaysia tahun 1963. Kita menerimalah waktu itu di bawah kepimpinan Tun Datu Haji Mustafa. Selanjutnya, tuntutan dan memorandum 20 perkara Sabah turut menjadi asas perlindungan dan hak rakyat Sabah yang diselesaikan dengan kebijaksanaan pemimpin terdahulu. Ahmad menasihatkan golongan muda yang kini lebih berpendidikan tinggi wajar sentiasa mengingati peristiwa dan hasrat penubuhan Malaysia. Sambutan Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia amat bermakna bagi individu yang pernah mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Bagi Sarawak, nama jago tinju seperti Sapok Biki pastinya dikenang serta menjadi inspirasi generasi muda. Major Sapok Biki yang juga bekas atlet tinju kebangsaan dan pemenang pingat emas Sukan Commonwealth 1998 sentiasa bersemangat untuk terus menabur bakti kepada negara. Beliau yang berkhidmat di Camp Parison Kuching cekal menyumbang ilmu dan tenaga serta mengasuh pelapis sebagai atlet Sarawak dan kebangsaan. Sebagai petugas barisan hadapan, usahanya lebih mudah kerana suasana negara kekal stabil dan aman damai walaupun kini berdepan pandemik COVID-19.
sentiasa mengamalkan keadaan bersyukur sebab kita duduk di Malaysia ni dengan aman, damai dan sebagainya. Dan kerajaan akan sedaya upaya akan cuba menyelamatkan seluruh rakyat. Diharapkan sama-sama bersabar. Meja Sapuk juga percaya perjuangan demi kedaulatan negara tidak pernah selesai dan perlu dipertahankan setiap generasi akan datang. Kelaporan sukan. Jadual pada kalender sukan antarabangsa tahun depan, Majlis Olimpik Malaysia MOM pantas melakar persiapan. Antaranya membuat pelantikan semula Chef de Mission Sukan SEA ke-31 Vietnam yang menyaksikan timbalan Presiden MOM Datuk Nur Azmi menggantikan Datuk Hamidin Muhammad Amin. Turut diumum pada mesyuarat Jawatankuasa Eksekutif Majlis Olimpik Malaysia MOM tanggal 2021-2025 yang bersidang kali pertama hari ini. Pemilihan beberapa individu sebagai ketua kontijen negara menghadapi beberapa temasya besar. For Olympic Winter Games in Beijing will be Miss Moira Tan. 6th Asian Indoor and Martial Arts Game March 2022, Datuk Wira Megat Zulkarnain Tasik Umadin. Commonwealth Games next year, YB Yang Berhormat Datuk Syarul Zaman. 5th Islamic Solidarity Games, Datuk Ahmad Faizal. 19th Asian Game Guangzhou, Datuk Chong Kim Fat. 3rd Asian Youth Game, Datuk Paduka Mumtaz Jaafar. 31st SEA Games, Datuk Paduka Nur Azmi. Malaysia dijadual mengambil bahagian dalam 7 temasya sukan selepas ini. Dimulakan Sukan Asia Remaja, Temasya Olimpik Musim Sejuk, Sukan dalam Dewan dan Seni Mempertahankan Diri, Sukan Commonwealth, Sukan Solidariti Islam, Sukan Asia dan juga Sukan SEA. Selepas aksi memukau pada penampilan semula di Old Trafford, kelibat Cristiano Ronaldo pasti dinantikan peminat Manchester United yang memulakan kempen Liga Juara-Juara Eropah menentang kelab Switzerland Young Boys lewat malam ini. Sesi latihan Manchester United jelas santai dengan tumpuan terarah kepada Cristiano Ronaldo. Bakal beraksi di arena lawan, Stadium Stade de Suisse. United tetap di label pasukan pilihan. 2 kali United berdepan Young Boys pada saingan Liga Juara-Juara Eropah pada edisi 2018-2019 yang menyaksikan United menang kedua-dua perlawanan. Selain United dan Young Boys, kumpulan F turut menyaksikan 2 wakil Itali dan Spanyol, Atlanta dan Villarreal. Apa sekalipun ketika ramai yang memilih United, kelebihan beraksi di laman sendiri pasti menjadi motivasi buat juara Switzerland Young Boys. Lebih daripada itu, kehadiran semula Ronaldo bersama United sekadar menjadi dorongan tambahan buat Young Boys mencipta kejutan. Sementara itu, turut hangat diperkatakan nasib Barcelona tanpa sentuhan Lionel Messi musim ini. Diundi dalam kumpulan E, Barca akan diuji jago Jerman Bayern Munich. Meskipun beraksi di arena sendiri, juara 5 kali ini turut ditimpa masalah kecederaan yang dialami Sergio Aguero, Ousmane Dembélé dan Ansu Fati. Pada saingan La Liga, Barcelona menduduki tangga ke-7. Namun masih kekal rekod tanpa kalah, menerusi 2 kemenangan dan 1 seri. Berbanding Barca, Bayern Munich akan berkunjung ke Nou Camp dengan prestasi terbaiknya. Apalagi dengan ancaman jentera pemusnahnya Robert Lewandowski. Dibimbing jurulatih baharu Julian Nagelsmann, Bayern kini di tangga kedua Bundesliga selepas 4 perlawanan. Turut bersaing dalam kumpulan E adalah Benfica dari Portugal dan kelab Rusia Dynamo Kiev. Aksi pesawat ringan merentasi terowong mengakhiri buletin didik malam ini. Dengan itu saya Zaiti Zubir, salam hormat dan Assalamualaikum.